Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Suka kita ulang kongsi tuan-tuan ya. Bagi hamba-hamba Allah Ta'ala ada 4 jenis musibah ujian daripada Allah. Ini intipati daripada kitab Idah yang kita selalu baca. 4 jenis ujian daripada Allah Ta'ala. 4 jenis musibah ujian daripada Allah Ta'ala. Yang paling teruk, yang paling tak sanggup sekali, yang tak berlindung, janganlah kena musibah agama. Na'udzubillah, musibah agama, na'udzubillah. Sampai dia sangka dia beragama yang betul, rupanya dia bawa agama salah. Dia sangka dia beramal yang betul, rupanya dia salah. Ataupun musibah agama ini dipaksakan orang sembah berhala, na'udzubillah. Ataupun dipaksakan orang tak boleh ibadat kepada Allah, na'udzubillah. Dipaksakan orang perempuan tak boleh pakai tutup aurat. Allah berlindung. Itu musibah agama tuan-tuan sekalian. Musibah agama ni sangat-sangat berat. Musibah agama sangat-sangat berat. Musibah agama kalau yang ditimpakan orang pada kita, kita tak rela, kita buat pasal nak selamatkan nyawa, itu pun masih okey juga. Tapi yang kita takut sekali musibah agama yang dari diri kita sendiri tu kita tak sedar kita dalam musibah, ditimpa musibah agama. Kita menyeleweng jauh, tetapi kita sangka kita masih atas landasan agama Allah Ta'ala. Itu yang paling kita takuti. Kalau kita dipaksakan orang, macam zaman-zaman dulu, kiai-kiai kita ditangkap oleh Belanda, disuruh jadi hamba sahaya, tak kasih sembahyang, dipukul. Itu pun masih ada harapan. Dia boleh sembahyang hormat waktu, hatinya boleh menjerit kepada Allah. Yang ada tak dikasih ibadat langsung, itu pun masih boleh harap juga. Yang ditakut kalau dalam diri dia sendiri itu salah bawaan agamanya. Musibah yang pertama ialah musibah agama yang selalu orang-orang saleh doa, wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah jadikan ujian kami terhadap agama kami, ya Allah, berlindung ya. Susah nak beramal, susah nak ibadat, Allah. Itu semua kita takut, berlindung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, musibah akal fikiran. Konsep, attitude, sikap, itu tak guna. Salah, dia sangka dia betul, dia sangka dia elok, dia sangka dia dah aman, dia sangka dia dah bagus. Allah, ada perkara baik mesti dia pandangnya suudzon, negatif pandangnya. Perkara baik mesti tak suka, tak minat olehnya. Dia nilai perkara baik sebagai perkara tak baik. Allah suka mengikut syariat Nabi Allah, tetapi dia boleh bilang tak betul, ini perkara tak betul, ini perkara tak betul. Perkara-perkara tak betul pula dia boleh pandang ini sebagai satu yang elok, ini sebagai satu yang dinamik, ini sebagai satu yang penting, ini satu perkara yang progres. Allah berlindung daripada mempunyai akal fikiran yang begini. Orang ada akal fikiran begini segera akan bawa kepada musibah agama yang kita katakan tadi. Kalau dia punya perkara terhadap perkara-perkara dunia, perkara tak bagus dia bilang itu sebagai satu kemajuan. Perkara bagus, perkara elok dia pandang itu sebagai satu kemunduran. Setakat perkara dunia saja tu tak apa jugalah. Takut sekali konsep salah pemikiran ini dibawa kepada perkara-perkara ibadat. Apatah lagi dibawa kepada perkara-perkara syariat, dibawa kepada perkara na'udzubillah, kalau perkara-perkara keimanan. Oh, salah konsepnya, salah pandangannya. Pikirannya tidak dipandu. Kita bilang pikirannya terbalik. Ataupun sengit sebelah lah kalau tak terbalik sekalipun ya. Yang ketiga, musibah na'udzubillah pun juga berlindung. Iaitu musibah nafsu. Nafsunya nak macam-macam maksiat. Orang lain boleh tak buat ini, dia kok mesti nak buat juga. Na'udzubillah, umpamanya orang yang kaki togok tu. Yang lain kok boleh tak minum. Berpuluh tahun dari lahir tak pernah minum arak. Pernah minum arak? Berapa minggu sekali minum arak? Tak pernah, alhamdulillah. Berpuluh tahun seumur hidup tak pernah sekali minum arak. Yang orang tak boleh tu, mesti nak minum. Seminggu paling-paling tidak segelas mesti nak minum. Kok tak dapat minum menggeletor. Yang ada orang lebih banyak lagi. Yang ada orang maksiat lain pulanya. Na'udzubillah, maksiat perempuan. Yang ada orang maksiat apa tahu? Panjang tangan. Asyik nak curi saja duit company lah, duit apa. Orang lain boleh. Dia pulanya tak boleh. Dia pantang dapat diserahkan kewangan pada dia. Mesti nak digelapkannya. Allah, itu pun susah. Orang lain boleh tak tergoda pun tentang perkara-perkara gini. Dia boleh terpengaruh, dia boleh begitu. Na'udzubillah, musibah dalam sudut hawa nafsu. Na'udzubillah, yang ada orang musibah hawa nafsunya dengan perempuan.
Tak boleh tidak. Orang lain kok boleh tenang saja. Dengan satu orang isteri tak ada bikin kerina-kerina. Dia kok na'udzubillah buasnya, ganasnya, na'udzubillah min zalik. Allah, susah orang begini, na'udzubillah. Dan yang paling ringan sekali ialah musibah dalam hal-hal kehidupan. Diganggu orang, hidupnya susah, miskin, sakit, ditimpa ujian oleh Allah Ta'ala, daripada anak isterinya umpamanya, daripada jirannya cerca dia umpamanya. Itu musibah jenis begini lebih banyak lebih baik. Inilah jenis musibah yang Allah Ta'ala timpakan untuk para kekasihnya. Para nabi-nabi paling teruk dapat begini. Nabi kita dalam perut maknya dah yatim, lahir saja tak lama hantar ibu susuan tak sama dengan ibunya, balik sama ibunya pula meninggal. Tak lama yainya pula meninggal. Allah, Nabi kita tak cukup itu, dilempari orang, dikutuki orang. Allah, sedangkan dia bawa kebenaran dan dia bawa keimanan, dia mengeluarkan orang daripada kegelapan. Nabi kita paling besar ujiannya. Nabi kita kalau demam, suhunya double daripada orang biasa. Siti Aisyah bilang Nabi kalau demam suhunya tu lebih double daripada orang biasa. Dan Siti Aisyah bukan main pakai agak-agak. Cakap dengan Nabi tak boleh main pura-pura. Tepat tu. Jadi kalau orang yang demam berapa? Taruhlah 40 yang tinggi Nabi 80. Sangat panas. Begitulah wali-walinya. Kita baca Ratib Al-Attas tadi, Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Buta. Dari kecil sudah buta. Allah. Muridnya Imam Habib Abdullah Al-Haddad pun buta. Kecil sudah buta. Sakit pulaknya. Miskin pulaknya. Ujian-ujian begini adalah ujian untuk orang-orang pilihan Allah Ta'ala. Lebih banyak lebih baik. Lebih banyak dia pasangkan sabar. Orang ganggu, orang musuhi Allah. Dia sabar, dia serah kepada Allah Ta'ala. Dia tidak lawan, dia tidak apa. Kadang-kadang sudah baik rumah tangganya diganggu orang. Kadang-kadang sudah baik anaknya kematian. Baru belakangan hari ini 3 orang Habib besar kematian cucunya. Satu Habib Abdullah Jufri, guru kita, cucunya bujang meninggal. Satu lagi Habib Abdul Rahman Al-Haddad kita. Habib Abdul Rahman Al-Haddad, cucunya baru datang pada Hadramaut 2 hari. Budak umur 1.5 tahun. Lemas. Tak tahu swimming pool ke mana ke. Lemas, meninggal dunia. Umur kecil, 1 tahun lebih. Satu lagi minggu lepas, kita tengah di Mekah. Anak kepada Syed Alwi bin Husin bin Alwi Al-Aqpas, Johor Baru. Umur 4 bulan ke 5 bulan. Meninggal juga. Budak-budak kecil. Tu ujian-ujian kalau gitu. Makin ada mati anak kecil. Makin ada pemberi syafaat di yaumil akhir. Makin kehilangan benda dunia. Makin Allah Ta'ala tampungkan. Makin miskin. Makin mudah hisapnya. Allah. Makin orang ganggu. Makin naik martabatnya. Makin naik martabatnya. Orang-orang dalam sudut gini. Makin bisnesnya tak menjadi. Perniagaannya tak jadi. Makin dia tak suka dunia. Makin orang ganggu dia, makin dia tak terpengaruh dengan tak ada minat dengan pengaruh-pengaruh orang, tak ada minat dengan nak berkecimpung dengan banyak-banyak orang, hanya diserah kepada Allah Ta'ala saja. Ujian yang keempat ni adalah kalau makin banyak kena makin bagus. Makin bagus. Bukan jangan minta Orang bilang rezeki jangan ditolak, bala jangan dicari. Tapi kalau ujian yang begini kalau dapat, itu namanya kita dikasihi oleh Allah Ta'ala. Banyak kadang-kadang anak kecil yang tak berdosa diuji oleh Allah Ta'ala untuk persiapan dia yaumil akhir, untuk persiapan dia belakang hari kehidupan dia. Allah, anak aku ni dari kecil dah dapat ujian, patutlah rupanya dah besar jadi sekian-sekian anak aku dari kecil dah dapat ujian, sampai mati dia dapat ujian, dari kecilnya sampai bujangnya, sampai meninggal dunia umpamanya. Allah, jannah tingkat tinggi menunggu dia. Allah, begitu tu semua ujian Allah Ta'ala. Makin banyak kita dapat tanda Allah kasih. Sabar saja. Pasti kalau dah malam semakin gelap, pasti fajar akan menyingsing. Itu tanda Allah sayang, wahai Tuan. Tanda Allah sayang, sebab itu diuji. Kerana dunia ini Allah Ta'ala nak menzahirkan kita bahawa dunia ini memang tempat tipu daya. Dunia ini tak boleh kita nak bergantung. Dunia ini kita tak boleh sandar. Dunia kita tak boleh enjoy dalam dunia ini. Semuanya sementara. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Tidaklah kehidupan dunia kemewahan kita, isteri kita, anak kita, teman kita, semuanya itu adalah kesedapan yang menipu. Sekejap saja boleh hilang. Ini hari kawan, besok jadi musuh. Ini hari kaya, besok boleh jadi miskin. Ini hari sihat, besok boleh jadi sakit. Semua itu kesedapan yang menipu. Jadi selagi kita nampak zahir tipunya, itu bermakna kita tak tertipu.
Yang takut ialah apa, dirasakan kehidupan dunia itu kesedapan yang memang sedap. Oh, itu bahayanya. Sedangkan satu hari pasti akan luput juga, ya. Allah, yang ada orang apa dapat macam-macam gangguan dalam kehidupannya. Oh, yang ada orang pula, oh tak ada, saya tak dapat ujian itu. Hidup saya mewah, harta saya banyak, anak isteri saya semua dengan saya. Iya ke? Takut-takut awak dapat ujian dalam nafsu, cinta dunia. Oh, tapi saya aman damai, asalkan saya keluarga aman damai, suami isteri aman damai. Iya ke? Yaumil akhir, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Saya dengan isteri saya tak pernah gaduh. Baik sekali senantiasa. Ya baguslah, alhamdulillah. Baguslah. Tapi hati-hati. Kalau baik jalan Allah Taala tak apa. Baik dengan sama-sama lalai dan leka, Allah yaumil akhir cerai berai nanti ke akhirat. Bercerai berai. Awak tak tunaikan tanggungjawab. Awak pun tak ajar saya ibadat. Allah, na'udzubillah. Allah, isteri kita pun anak kita. Fitnah, ujian daripada Allah Ta'ala. Kena tengok, kita bawa mereka jalan Allah. Bawa mereka taat kepada Allah. Semuanya, lagi banyak kita dapat ujian, itu lagi tanda Allah kasih, Allah sayang. Allah sayang, maka syukur. Kalau dapat ujian yang keempat ni, banyak syukur. Ya Allah, aku syukur padamu, Ya Allah, atas kenikmatan yang terlindung di balik ujian yang kau berikan kepada aku. Alhamdulillah. Yang ada naik motosikal jatuh sampai luka. Apa itu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berikan kita hanya hamba-hambanya yang terpilih saja. Kena bangga. Alhamdulillah dengan kawan-kawan aku, kok aku seorang yang jatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam kawan-kawan aku. Jangan rasa duka cita. Aku seorang yang begini. Aku seorang dah nasib. Apa nak buat? Allah. Pukul gendang kulit biawak. Sedikit tidak berdentum lagi. Kemanalah badan dak aku bawa. Sedikit tidak berguna lagi. Allah bawa dia. Jangan. Itu apa nikmat Allah Ta'ala. Tak semua orang Allah Ta'ala berikan apa ujian yang seumpama begitu. Ya. Hanya orang dipilih oleh Allah Ta'ala. Yang ada orang Allah Ta'ala pilih dengan ujian ini. Sangat teruk dia kena. Orang lain tak kena. Yang kawannya pula kena ujian lain. Sangat teruk dia pula kena. Orang lain pula tak kena. Itu semua tu keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Salawat salam tetap padamu. Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama